makanan adalah satu alat yang memang praktikal yang tersedia untuk membantu kita menilai jenis-jenis makanan yang kita perlukan dalam kuantiti banyak mana pada tahap umur yang seperti mana. Jadi, sekiranya kita mengambil piramid makanan sebagai guideline untuk mengawal pemakanan kanak-kanak, kanak-kanak akan dapat makanan yang berkhasiat, sempurna dan sihat. Dengan menggunakan piramid makanan sebagai guideline, kita boleh mencapai 3 benda. Pertama, keseimbangan, di mana contoh di bawah piramid makanan yang aras pertama ada biji ringan, yang kedua sayuran dan buah-buahan, ketiga penusu, ikan dan sebagainya, ke atas minyak-minyak. Kalau kita seimbang, maksudnya bila kita tahu biji rin perlu makan berlebihan sedikit berbanding dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, kita akan dapat keseimbangan dari kumpulan-kumpulan yang berbeza. Dari piramid makanan kita boleh dapat seimbang dan juga kepelbagaian. Maksudnya bahawa ikut piramid, kumpulan-kumpulan tertentu akan tertulis makanan-makanan jenis apa yang diperlukan dalam kuantiti yang berbeza. Contoh, aras pertama ada biji rin. Jadi, seimbang, ada biji rin, ada buah-buahan dan sayur-sayuran, ada tenusu, ada ikan, ayam, dan atas sekali ada sedikit mentega, lemak dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan oleh seimbang. Dan melalui piramid juga, kita boleh dapat tahu banyak mana kuantiti makanan yang kita nak makan untuk setiap kumpulan makanan. Makanan seimbang sebenarnya terdiri daripada kombinasi beberapa jenis makanan yang terdiri daripada karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti daging, ikan, makanan berlemak, produk tenusu, sayur-sayuran dan buah-buahan, di mana ia membekalkan zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Sarapan yang sesuai adalah sarapan ataupun makanan yang mengandungi indeks glisemik yang rendah. So, apakah itu indeks glisemik? Ia adalah tahap kualiti karbohidrat. So, glycemic index yang tinggi ataupun pemakanan yang tinggi dengan glycemic index, ia akan menyebabkan badan kita mengeluarkan banyak insulin sehingga ia akan menjadi suatu fenomena yang dipanggil fenomena insulin spike. Makanya, sarapan janganlah mengambil makanan yang tinggi dengan glycemic index seperti nasi lemak, roti canai. So, makanan yang kurang glycemic index adalah seperti susu, oats dan buah-buahan. Bagi makan tengah hari dan makan malam, kita harus kurangkan kandungan makanan tersebut. So, bagi kurangkan kandungan, kita pilih pinggan yang sederhana saiznya. So, pinggan tu dibahagi separuh suku dan suku. Separuh diisi dengan sayur-sayuran, suku dengan nasi ataupun karbohidrat, dan suku lagi dengan protein seperti ikan ataupun daging. Makan malam seeloknya diambil sebelum pukul 8 malam. Dan banyakkan minum air kerana air dapat meningkatkan tahap metabolik badan dan juga ia membantu dalam pengurangan berat badan. Green tea, lemon tea sangat digalakkan untuk diambil setiap hari. Kurangkan pengambilan makanan yang telah diproses seperti burger, nuggets, spaghetti, mi kerana ia mengandungi banyak zat-zat yang tidak bagus untuk badan kita. Lebihkan pemakanan karbohidrat yang baik seperti oats, quinoa, kekacang dan kurangkan pengambilan makanan yang tinggi kalori, juga minuman berkarbonat seperti coklat, and then amalkan diet yang seimbang, seimbang setiap hari agar kita dapat menjalani suatu kehidupan yang berkualiti. Bagi wanita sebenarnya kita memerlukan 1,500 kalori untuk badan kita dan bagi lelaki dalam 2,000 kalori, bagi perempuan yang menyusui ataupun mengandung dalam 2,000 kalori.